Okey. Kemudian saya teruskan lagi. Baiklah, ini adalah Google Drive yang saya sertakan dalam pautan bahan rujukan taklimat tersebut. Okey. Dekat situ ada surat makluman pelaksanaan penilaian kendiri menggunakan ISPPK. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada surat tersebut. Okey, kemudian disertakan juga slide PowerPoint ya daripada kementerian, daripada JPN dan juga daripada PPD, iaitu yang kita gunakan pada petang inilah. Ada juga di situ kat sini ya. Okey, untuk pelaksanaan penilaian kendiri menggunakan ISPPK untuk rujukan sekolah. Okey, dan dalam bahan rujukan itu juga ada instrumen ISPPK ni ya yang akan diguna pakai oleh semua sekolah sebagai instrumen penilaian kendiri. Okey, dekat situ ada 4 instrumen iaitu ISPPK Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan, ISPPK Co-Curriculum, ISPPK PDP Guru dan ISPPK PDP Murid. Okey, ada 4 dekat situ. Okey, saya teruskan lagi ya. Okey. Dalam situ juga ada borang skor yang dicatat untuk key in dalam Google Form. Okey, juga disediakan borang skor tersebut. Baiklah. Untuk makluman semua, dalam instrumen ISPPK ini yang akan digunakan pakai oleh semua sekolah ini ada 4 instrumen. Yang pertama adalah pengurusan dan kepimpinan, yang kedua pengajaran dan pembelajaran PDP guru, pengajaran dan pembelajaran PDP murid dan yang keempat adalah ISPPK Co-Curriculum. Okey. Jadi ini yang pertama ya yang saya ingin kongsikan dekat sini adalah ISPPK pengurusan dan kepimpinan, di mana item atau domain yang ada ini, item ini telah dipetakan daripada SKPMG 2 Standard 1, Standard 2 dan Standard 3. Ia merangkumilah dalam ISPPK pengurusan dan kepimpinan. Okey ya, boleh lihat kat sini ya. Okey, namun demikian dalam penilaian bulan November 2022 ini, ISPPK pengurusan dan kepimpinan tidak terlibat. Okey, ini untuk makluman kepada pihak sekolah sahaja. Okey, yang kedua. Yang kedua pula adalah ISPPK Co-Curriculum. Okey, item ini dipetakan daripada SKPMG 2 Standard 5. Okey. Baiklah, dekat sini melibatkan sektor pembangunan bakat murid. Dokumentasi. Nanti boleh buat lagi. Okey, dekat sini melibatkan sektor pembangunan bakat murid yang melibatkan aktiviti co-curriculum di sekolah. Satu lagi. Ianya juga untuk ISPPK co-curriculum ini juga tidak terlibat dalam penilaian November 2022 ini. Jadi ada dua lah. Yang pertama tadi berkenaan dengan ISPPK pengurusan dan kepimpinan, wujud di dalam ISPPK. Yang kedua adalah co-curriculum juga wujud dalam ISPPK ini, namun kedua-duanya tidak terlibat dalam penilaian November 2022 ini. Okey. Okey, seterusnya. Print screen. Okey, seterusnya berikut adalah surat makluman pelaksanaan penilaian kendiri menggunakan ISPPK dari BPK KPM ya. Okey. Okey. Iaitu dekat sini dalam perkara kedua di dalam surat tersebut, okay, penilaian kendiri KEBAT merupakan salah satu aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh semua sekolah pada tahun 2022. Okey. Jadi kalau dinyatakan kat sini, keempat-empat inilah. Okay.
Okey, di sini ada 4 instrumen ISPPK yang digunakan pakai oleh semua sekolah sebagai instrumen penilaian kendiri yang terkini. Okey. Namun demikian, sebagai permulaan bagi tahun 2022 ini, hanyalah ISPPK pengajaran dan pembelajaran oleh guru dan murid sahaja yang akan digunakan pakai. Untuk yang pengurusan kepimpinan dan kurikulum ini belum lagi dimaklumkan untuk penilaian kendirinya. Ianya hanyalah yang untuk November 2022 ini hanyalah untuk PDP murid dan PDP guru sahaja. Jadi bilakah penilaian kendiri ini akan bermula? Ianya akan bermula pada 14 November 2022 setelah penataran oleh JPN kepada semua sekolah. Jika dinyatakan dalam surat itu penataran oleh JPN. Namun demikian, dalam Negeri Sembilan terdapat banyak sekolah. Jadi tidak mampulah JPN untuk roadshow ke setiap daerah untuk memberi penataran. Jadi JPN memberikan kepercayaan kepada PPD untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkenaan dengan ISPPK ini kepada sekolah di daerah masing-masing. Okey. Jadi yang terlibat adalah 2 sahaja untuk November ini, yang mana ia melibatkan penilaian, melibatkan kelas prasekolah tahun 1 sehinggalah tingkatan 5. Jadi sekiranya ada kes-kes khas nanti, saya akan kongsikanlah penerangannya. Ya, contoh kes khas ya, macam guru cuti bersalin, cuti lama dalam tempoh 14 hingga 30 November ni, ataupun kelas-kelas percubaan SPM. Itu dikira sebagai kes khas. Okay, saya teruskan lagi. Okey, kemudian dalam surat daripada BPK itu juga, okay, dekat sini ya, pada perkara yang kelima, bersama-sama ini sediakan prosedur. Okey, ada prosedur tu. Kemudian dekat sini dinyatakan skor ISPPK dalam PDP oleh guru dan murid yang diperoleh oleh setiap sekolah, iaitu yang dikongsikan dalam pautan bahan rujukan taklimat tadi. Yang saya kongsikan tadi ya, ada ISPPK guru, ada ISPPK murid. Okey. Penilaian tersebut, skor ini perlu dihantar kepada urusdia di bahagian ini. Okey, siapakah urusdia bahagian ini? Iaitu data-data tersebut pemusatan di BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pemusatan semua data skor adalah di BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Pada atau sebelum 30 November 2022. Ini bermaksud pengisian skor penilaian kendiri ISPPK guru murid dalam bentuk Google Form oleh pihak sekolah perlu selesai pada atau sebelum 30 November 2022. Okay. Dengan menggunakan pautan Google Form yang dikongsikan oleh pihak urusdia kepada JPN. Google Formnya belum ada lagi. BPK tak sampaikan lagi. Namun demikian, dalam proses BPK saya telah bertanya ya kepada pihak BPK. BPK kata mereka akan berikan Google Form tersebut kepada JPN dan pihak JPN akan akan berkongsi pautan Google Form tersebut kepada sekolah dengan iringan surat rasmi. Maksudnya JPN akan menghantar surat rasmi ke sekolah untuk berkongsi Google Form tersebut daripada JPN ya. Okay, kalau pada awalnya dinyatakan Google Form tersebut disediakan oleh BPK, dihantar ke JPN, dihantar ke PPD dan PPD hantar ke sekolah. Namun demikian, baru sebentar tadi pihak JPN menyatakan pihak JPN akan terus menghantar ke sekolah dengan iringan surat rasmi. Okey, jadi mungkin sekiranya ada kesusahan di perjalanan tersebut, saya akan memintalah JPN untuk berkongsi juga kepada PPD supaya PPD boleh
berkongsi terus kepada sekolah. Okey, jelas ya? Okey. Jadi kalau dilihat dekat sini, tarikh yang berkenaan adalah bermula 14 November 2022 hingga 30 November 2022. Jadi surat ini ada juga di dalam pautan bahan rujukan yang saya kongsikan itu dalam drive. Cikgu-cikgu boleh merujuk kepada surat daripada bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia tersebut. Okay, saya teruskan lagi. Lupa. Fokus penilaian, guru murid sahaja. Yang mana yang pertama tadi, kepimpinan, dan yang keempat tadi, core curriculum tidak terlibat. Yang terlibat hanyalah ISPPK, guru murid sahaja. Okey. Di sini juga dikongsikan instrumen yang digunakan sehingga tahun 2021. Dulu ni, 2016 hingga 2021. Instrumen standard penerapan KEBAT ISPK 2016-2021. So, tamatlah 2021 dan pihak BPK telah membuat tambah baik kepada ISPK tersebut jadi ISPPK, okey, iaitu bermula digunakan bermula pada tahun 2022. Untuk November 2022 ini kita akan fokus, mereka akan memberi fokus sekolah membuat penilaian kendiri tersebut hanya berkenaan dengan PDP guru dan PDP murid sahaja. Nanti tuan-puan boleh dapatkan ini dalam pautan bahan rujukan taklimat. Okey, saya teruskan lagi. Okey, jadi satu berkenaan dengan ISPPK PDP guru. Instrumen tersebut iaitu yang ni, yang pertama ni. Okey, yang ni Okey. Tujuannya adalah untuk diguna pakai bagi menilai tahap pembudayaan KEBAT dalam PDP oleh guru. Jadi objektifnya melihat pelaksanaan PDP KEBAT, melaksanakan penilaian guru berkenaan KEBAT dalam PDP. Aspek yang dicerap ada 3, perancangan, pelaksanaan dan juga refleksi. Okey, kita tengok dekat sini. Baiklah, ini juga terdapat dalam instrumen tersebut. Okey. Telah dituliskan ada dekat sini iaitu ada tanda aras pencapaian standard KEBAT dan PDP oleh guru. Jika untuk ISPK yang 2021 sebelum ini dikatakan agak kurang detail, ini lebih detail. Okey, kemudian ini adalah bahagian E dalam instrumen tersebut. Okey, ini rujukan dia dan ini adalah borang penskoran. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam pautan bahan rujukan taklimat tersebut, di sini juga ada borang penskorannya. Jadi sekolah akan mengisi borang penskoran ini dan borang penskoran inilah yang akan menjadi rujukan untuk pihak sekolah mengisi Google Form yang akan dikongsikan oleh BPK nanti. Okey, seterusnya dekat sini bahagian F dan G iaitu refleksi diisi oleh pemantau semasa menembual guru dan bahagian G adalah rumusan. Dan akhir sekali dekat sini ada tanda tangan pemantau. Okey, siapakah pemantau di sini untuk sekolah? Pemantau adalah pengetua atau guru besar, penongkanan pentadbiran atau mana-mana guru yang diberi kuasa oleh pengetua guru besar untuk menjalankan tugas penilaian. Yang ini sekolah lebih maklum perkara inilah. Okey. Dan untuk PDP pengetua dan guru besar, ianya akan dinilai oleh guru penolong kanan pentadbiran sekolah masing-masing. Jika sebelum ini yang menilai adalah SIP plus untuk pengetua dan guru besar. Namun demikian dalam jangka masa yang agak singkat dan juga bilangan sekolah yang banyak di daerah Jempol dan Jelebu, SIP plus tidak mampu untuk menghabiskan ataupun menilai ISPPK PDP pengetua dan guru besar. Jadi
mohon jasa baik kepada guru penolong kanan pentadbiran untuk menilai ISPPK, PDP, pengetua dan guru besar. Okey. Saya teruskan lagi. Baiklah. Dekat sini boleh inilah kita fokus kepada kes khas ya. Okey, kes khas tersebut iaitu biasanya yang berlakulah untuk tempoh 14 hingga 30 November ini, guru tiada peluang dipantau. Mungkin guru sedang cuti bersalin ataupun memang cuti lama ya, ataupun menekan umrah dan sebagainya pada tarikh tersebut. Kita tidak tahu setiap sekolah bagaimana. Okey. Ataupun guru tersebut mengajar semua kelas tingkat 5 dan kelas sedang percubaan SPM. Jadi untuk kes-kes khas yang seperti ini contoh cikgu ya. Okey. Jadi pemantau boleh merujuk kepada data pencerapan standard 4 guru tersebut yang terkini yang ada pada pihak sekolah. Jadi sebelum ini memang pihak sekolah telah menjalankan pencerapan standard 4 guru untuk diisi dalam NKRA SKPMG 2 ya. Okey. Jadi yang terkini. Jadi cikgu boleh gunakannya. Okey. Dan juga kemungkinannya sekolah-sekolah juga dikatakan telah menjalankan pencerapan standard 4 untuk yang terakhir, penilaian yang terakhir. Tidak salah sekiranya ataupun dibenarkan ya, saya telah merujuk kepada BPK, pihak sekolah juga boleh menjadikan skor pada pencerapan standard 4 yang telah yang telah sekolah jalankan itu sebagai panduan, rujukan untuk mengisi ISPPK guru dan murid ini. Saya rasa jelas sini ya. Okey. Kemudian saya teruskan dekat sini. Okey. Sekiranya menggunakan skor maksud saya sekiranya ya pemantauan tersebut berlaku bukan pada tarikh antara 14 hingga 30 November iaitu merujuk kepada skor pencerapan standard 4 sebelum ini. Jadi dalam bahagian A maklumat pemantau itu, pemantau menuliskan nama dan jawatan pemantau semasa mengisi borang terkini ni, sekarang ni. Dan juga tarikh semasa mengisi borang ini. Okey. Walaupun rujukan tersebut menggunakan pencerapan standard 4 yang telah dijalankan mungkin pada bulan Ogos atau bulan September. Jadi semasa tarikh 15 November contohnya, PKP ambil borang standard 4 tersebut. Kemudian sebab cikgu tu ada masalah, bukan masalah, kerana cikgu tersebut tiada peluang untuk dipantau dalam tempoh 14 hingga 30 November. Jadi boleh ambil dia punya standard 4 dan jadikan rujukan untuk sekolah mengisi ISPPK guru dan murid. Okey. Dan tarikh dia adalah tarikh yang pada 14 hingga 30 ini, antara ini. Okey. Saya rasa jelas. Mungkin nanti sekiranya ada persoalan nanti kita akan bukalah. Okey. Kemudian kita teruskan lagi ya. Tantangan dan tarikh ni sama dengan yang bahagian A lah. Untuk tantangan pemantau dan tarikh sama dengan bahagian A. Okay, saya teruskan lagi ya. Baiklah. Yang ini adalah ISPPK guru. ISPPK PDP guru. Okey, dalam ISPPK itu ada perancangan, okey, ada pelaksanaan dan juga domain atau item refleksi. Okey. Pada domain dan item perancangan, okay, pelaksanaan dan refleksi ini, domain atau item itu telah dipetakan kepada SKPMG 2 standard 4 yang sedang diguna pakai sekarang. Yang sekarang ni, SKPMG 2 ya, standard 4, domain dan item itu telah dipetakan. Maksudnya, item-item yang di kat sini ni dipetakan kepada SKPMG 2 standard 4. Kalau dilihat kat situ adalah rujukan dia. Okey. Namun demikian, domain atau item ISPPK lebih spesifik kepada K-byte. Okey. Jadi
sekiranya ada kes-kes khas seperti tadi, sekolah yang telah melaksanakan penilaian akhir SKPMG 2 Standard 4 contohnya ya, boleh mengikut bicara PGB masing-masing, boleh menggunakan skor tersebut sebagai panduan mengisi skor ISPPK bagi guru murid, PDP guru murid. Okey, saya harap jelaslah ya. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini adalah contoh penskoran ISPPK guru murid tersebut. Okey, jadi bulatkan pada skala yang dipilih. Ini adalah pada item perancangan. Okey, kita bulatkan. Ini contoh cikgu ya, contoh 4. Okey. Kemudian 1.2 merancang induksi. Ini masih lagi dalam standard 4.1. Dekat sini juga 4.1. Contohnya guru merancang induksi yang sesuai menggalakkan kebat semua. Okey, kita bulatkan pada 4. Okey. Okey, kemudian 1.3 merancang aktiviti pelajaran masih lagi dalam aspek 4.1. Okey, mungkin 3. Contoh cikgu, contoh ni ya. Okey, kemudian 4.1 dekat sini, 1.4 dekat sini. Okey, kaedah pentaksiran yang eksplisit dan jelas dan sebagainya untuk domain ini. Okey, contoh ya, kita bulatkan pada 4. Ini mengikut kepada pemantauan cikgu lah, pemantauan PK. Okey, kemudian seterusnya untuk item pelaksanaan. Okey, contohnya 5, okey cikgu bulatkan ya. Item tersebut 4. Okey, kemudian dekat sini 2.3 mungkin cikgu tersebut 3. Okey, 2.4 dekat sini kalau dilihat SKPMG 2 standard 4-nya pada 4.2, 4.3 dan 4.4 ya kat sini. Okey, mungkin dapat 4. Contohnya 4. Dan 2.5 ini melaksanakan pentaksiran. Okey, dipetakan kepada SKPMG 2 aspek 4.5. Okey, katalah dapat 4. Okey, kemudian refleksi. Okey, guru membuat refleksi ya. Okey, sorry. Guru atau murid tersebut membuat refleksi. Kemudian katalah penskorannya 5. Okey, so tamat dekat sini. Okey, jadi penskoran yang tadi ya, yang kita bulat-bulatkan tu tadi, kita akan isikanlah, kita akan jumlahkan. Domain 1 berapa, domain 2 berapa, domain 3 berapa, letakkan dekat sini. Dan jumlah skornya 40 per 50 kali 100 dapat 80%. Jadi cikgu tandakanlah dia mencapai tak baik pembudayaan kebat dalam PDP oleh guru, skor dia 61% ke 80%. So cikgu tandakan right. Okey, jelas ya? Okey. Kemudian pada borang penskoran instrumen, okey yang ni tadi, ni semua ni tadi adalah pada penskoran ISPPK. Kemudian kita akan pindahkan semua yang kita bulat-bulatkan ni tadi ke dalam penskoran, borang penskoran. Juga ada di dalam bahan rujukan taklimat tadi, dalam pautan Google Drive tu tadi. Okey, kita akan letakkanlah yang tadi kita bulat-bulatkan tadi kan. Okey, ada skor 4, 4, 3 dan sebagainya. So jumlah skor 40%, dapat 80. Okey, ini adalah contoh penskoran. Jangan lupalah tulis nama dia. Nanti kan tak tahu pula cikgu siapa. Okey, itu adalah ISPPK guru. Okey, sekarang adalah ISPPK murid pula. Okey, untuk ISPPK PDP murid, okey, instrumen ni adalah untuk diguna pakai bagi menilai tahap pembudayaan kemahiran aras tinggi dalam PDP oleh murid. Objektif mencerap status pelaksanaan kebat murid, menilai pelaksanaan kebat dalam aktiviti murid, dan aspek yang dicerap adalah pelaksanaan kebat dalam pembelajaran murid dan hasil kerja murid. Jika cikgu lihat dekat sini, kita untuk yang ISPPK PDP guru sehingga 4.5 sahaja dalam SKPMG 2 standard 4. Sedangkan dalam standard 4 itu kita ada 4.6.1. Jadi di mana 4.6.1 itu iaitu pada ISPPK murid. Jadi dekat sini okey, dipetakan kepada aspek 4.6.1 dalam SKPMG 2 standard 4. Jadi untuk ISPPK murid ini, pemetaan dia adalah aspek 4.6.1. Okey. Jadi kita
dekat sini. Kalau dilihatlah dekat sini ya, saya buat pemetaan dekat sini ya. Murid sebagai pembelajar aktif aspek 4.6, okey, ianya dipetakanlah kepada murid sebagai pembelajar aktif dalam SPPK. Okey, jadi itu sebabnya pihak BPK memaklumkan ya, pihak sekolah boleh menggunakan skor yang telah sekolah jalankan berkenaan skor standard 4 yang telah sekolah jalankan boleh digunakan sebagai rujukan untuk mengisi ISPPK guru murid ini. Okey. Okey, seterusnya lagi. Ini adalah contoh penskoran. Okey, ini adalah contoh penskoran ya, berkenaan dengan SPPK murid. Sama juga 90% dan kita akan pindahkan dalam borang penskoran ISPPK murid, PDD murid. Okey. Jadi itu ya yang berkenaan dengan ISPPK taklimat berkenaan dengan petang ini, itulah. Okay, jadi setelah sekolah ya, setelah sekolah melaksanakan penilaian kendiri berkenaan dengan ISPPK PDP guru murid ini, jadi terlepas. Okey, jadi mohon jasa baik sekolah untuk memaklumkan status pelaksanaan penilaian kendiri menggunakan ISPPK ini, iaitu setelah mengisi Google Form ya semua ya. Okey, jadi link ini ataupun QR code ini juga berada di dalam pautan bahan rujukan. Okey, jadi pihak sekolah bila dah selesai mengisi Google Form tersebut, bolehlah mengisi maklumat status pelaksanaan penilaian kendiri tersebut untuk makluman pihak kita lah. Okey. Pengisian status ini sama ada sekolah melihat sebelum 30 November semua guru telah dinilai dan semua Google Form semua telah lengkap diisi, boleh juga untuk memberitahu status pelaksanaan sekolah masing-masing, ataupun pada 30 November walaupun belum keseluruhan PDP guru murid dinilai, sekolah juga hendaklah memaklumkan status pelaksanaan tersebut. Jadi kemungkinan ada pelbagai isu ataupun halangan yang berlaku ya. Jadi boleh nyatakan di dalam status pelaksanaan tersebut. Jadi sekolah boleh. Mungkin ya 30 November masih ada lagi 3 orang cikgu belum dinilai. Belum maknanya memang ada kekangan untuk menilai cikgu tersebut. Nak guna dia punya standard 4 pun tak boleh. Ataupun pelbagai kekangan lah ya. Jadi maklumkan di dalam maklumat status pelaksanaan penilaian kendiri tersebut. Okey, sekiranya lengkap, alhamdulillah lengkaplah. Sekiranya tidak lengkap, nyatakan sahaja. Dan juga alasannya lah mungkin ya cikgu pool dan sebagainya, mungkin kita tak pasti apa agaknya kekangan kita yang akan berlaku dalam 2-3 minggu akan datang. Okey. Kemudian sebelum kita tamat ya, ada apa-apa persoalan daripada cikgu-cikgu sekalian? Boleh nyatakanlah. Okey, jika ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya terus di sini. Assalamualaikum Puan Hafizah. Waalaikumsalam cikgu. Saya dari SMK Bandar Baru Seting. Saya nak bertanya tentang untuk Ya cikgu.
kita nak buat secara individu atau macam mana tu? Sebab ya, okey. Hello, dengar tak? Dengar. Okey cikgu. Penilaian tersebut adalah secara untuk individu. pensekoran murid tu. Okey, pensekoran murid sebenarnya sekali. Kalau kita tengok dekat sini, dia adalah, kalau kita tengok kat sini cikgu ya, dia memang melibatkan dalam kelas tersebut, bukannya individu murid. Nah, dekat sini sama seperti standard 4.6.1. Okey, di dalam kelas tersebut semasa PDP cikgu tersebut. Katalah Cikgu Hafizah masuk di dalam kelas tingkatan 4 sains contohnya. Jadi Cikgu Hafizah dinilai untuk ISPPK guru, dan dalam pada masa yang sama murid-murid tingkatan 4 sains tersebut dinilai untuk ISPPK murid. Bukan individu murid, namun demikian dia adalah satu ISPPK ini adalah untuk satu kelas tersebut. Jelas cikgu? Okey Cikgu Nalila, okey jelas ke? Puan Hafizah. Saya, ya cikgu. Okey, jadi kan apa ini instrumen ni murid dan juga guru tadi diisi oleh pemantau sahaja kan? Betul, pemantau tersebut. Oh, jadi kita tak boleh bagi misalnya contoh saya nak bagi guru isi sendiri dia punya penilaian, kan nama penilaian kendiri, tidak boleh? Boleh? Okey. Nama dekat situ diberikan adalah penilaian kendiri. Namun demikian ianya adalah diisi oleh pemantau, dan pemantau tersebut seperti yang kita buat ya, apabila untuk penskoran standard 4 SKPMG 2. So sama macam kita buat apa itu penyeliaan PDP lah. Yang betul cikgu. Macam standard 4. Oh, okey. Ya, betul cikgu. Puan, saya ada soalan Puan. Ya, saya cikgu. Cikgu Ismail dari SKUJ. Ya, Cikgu Ismail. Okey, pencerapan untuk cikgu-cikgu di sekolah kita orang buat 3 kali dalam setahun. 3 kali Baik. dalam setahun. Okey, setiap guru kita bagi kepada guru-guru penilai, contohnya GPK lah. Betul. Okey, jadi untuk yang penilaian yang ketiga ni, kemungkinan kita nak kejar masa untuk 30 November ni kan. Saya rasa mungkin ada sikit kelewatan sikit lah. Boleh tak saya gunakan penilaian ni yang saya lakukan yang pencerapan yang kali kedua gitu untuk dimasuk ke dalam ISPPK ni? Okey, sebenarnya boleh ya, kerana dekat sini kalau dinyatakan ya, okey, sekolah yang telah melaksanakan penilaian akhir ataupun mungkin ya sekolah tersebut mempunyai satu kekangan untuk membuat penilaian, boleh menjadikan SKPMG 2 standard 4 itu sebagai rujukan untuk mengisi ISPPK guru murid ini. Ya cikgu. Jelas? Jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ya cikgu ada. Assalamualaikum, nak tanya. Waalaikumsalam. Ya saya cikgu. Saya nak tanya tentang pemantau ni kan. Jadi kita boleh melantiklah beberapa orang pemantau seperti kita lakukan pencerapan kepada guru-guru. Boleh? Ya betul cikgu. Sebab pemantau tu sebenarnya adalah pengetua, guru besar dan guru penolong-kanan pentadbiran atau mana-mana guru yang diberi kuasa oleh pengetua guru besar untuk menjalankan tugas penilaian. Okey, baik. Terima kasih. Biasanya mungkin apa nak kata ya, GKMP memang sudah GKMP sekolah ya, memang itu adalah sudah diberi kuasa, dan mungkin di sekolah rendah mungkin ketua panitia juga diberi kuasa, itu adalah mengikut kepada budi bisyara pengetua guru besar. Okey. Saya ada baca dalam mesej dekat sini ya. Adakah penilaian kendiri perlu dibuat untuk PDPC, guru besar dan GPK? Cikgu Radha ya, betul.
Jadi ISPPK pengetua guru besar dinilai oleh penolong kanan pentadbiran sekolah masing-masing ataupun mana-mana guru yang diberi kuasa oleh guru besar pengetua. Okay, ada lagi persoalan cikgu? Okay, jika ada persoalan boleh cikgu boleh ni ya maklumkan. Okay, saya teruskan sedikit lagi. Baiklah. Okey, diminta kepada semua partisipan di dalam Google Meet ini agar memberikan maklum balas perkhidmatan kepada taklimat pada petang ini. So ada juga di dalam in-call message pun ada juga dekat situ. Ya, saya masukkan. Okey, boleh rujuk ya, dalam in-call message pun ada juga. Okey, bahan rujukan. Okay, saya masukkan semula. Ini adalah bahan rujukan. Cikgu boleh lihat kepada mesej. Okay, yang baru saya masukkan tersebut adalah pautan bahan rujukan. Kemudian yang kedua adalah, okay, untuk memudahkan penyelarasan kerja ya ataupun mudah untuk sekolah berbincang berkenaan dengan ISPPK ini, saya telah mewujudkan satu grup Telegram. Jadi cikgu-cikgu penyelaras kebat sekolah bolehlah menyertai grup Telegram tersebut supaya mudah untuk kita menyampaikan maklumat. Okay, ada di on-call message sekarang, saya dah masukkan. Kemudian satu lagi adalah berkenaan dengan borang maklumat, borang maklum balas perkhidmatan untuk taklimat pada petang ini juga ada pada, pautannya ada pada in-call message dekat situ. Okey, jadi cikgu boleh rujuklah. Okey, Cikgu Lee Mei Ching ya, bagaimana jika guru besar tiada? Maksudnya sekolah mana cikgu ya, guru besar yang tiada ini? Cikgu Lee? Oh, SJKC Duranti Post. Okey. Guru besar memang tiada daripada 14 sehingga 30 November ataupun memang guru besar bersara ke dan sebagainya. Okey. Saya fikir takdiran SKGB saya sedang bercerita sakit sehingga Februari macam mana dengan penilaian. Baiklah, seperti yang telah dinyatakan tadi, okey, untuk kes khas. Ya, saya kongsikan semula. Okay. Sekiranya guru tiada peluang dipantau semasa tempoh 14 hingga 30 November, jadi pemantau boleh merujuk kepada data pencerapan standard 4 guru tersebut yang terkini yang ada pada pihak sekolah. Okey, itu yang pertamalah. Namun demikian, sekiranya guru besar atau cikgu atau penolong kanan memang bersara ataupun pindah sekolah dan sebagainya pada tarikh 14 hingga 30 ni memang dia tiada di sekolah. Okey, jadi dia tidak termasuk di dalam bilangan guru sekolah tersebutlah, PDP sekolah tersebut. Okey. Sekiranya cikgu tersebut cuti lama dan memang tiada data terkini pencerapan standard 4, jadi cikgu boleh nyatakan pada maklum balas yang hujung tadi yang saya kongsikan, maklumat status pelaksanaan. Okey, jika memang tidak boleh dijalankan pemantauan terhadap guru tersebut kerana pelbagai kekangan, cikgu boleh nyatakan pada borang maklumat status pelaksanaan penilaian kediri tersebut, nyatakan dekat situ seorang guru tidak dapat dinilai ISPPK guru murid ini kerana apa. So cikgu boleh nyatakan dalam borang maklumat status pelaksanaan kendiri tersebut. Okey, Puan, adakah pemantau menggunakan borang Google Form atau hard copy untuk penilaian? Baiklah. Borang ISPPK guru murid itu
saya kongsikan di dalam Google Drive. Google Drive ni ya, Google Drive yang saya kongsikan tadi. Okey, dekat sini ya, dalam Google Drive tersebut. Okey, dekat sini adalah dalam bentuk PDF. Kalau cikgu nak gunakan, memang kena print lah kan, sekolah kena print dan sebagainya. Okey. Jadi boleh ditulis ya dalam hard copy ini kerana Google Form daripada BPK itu masih lagi belum diterima. Dan kita nyatakan sekali lagi lah di sini, Google Form tersebut akan diberi form itu kepada sekolah dengan iringan surat rasmi. Namun demikian, saya juga akan memohon Google Form tersebut supaya boleh dikongsikan dalam grup KBAT tu tadi ya, untuk PPDJJ. SK Teriang, GB saya sedang cuti sakit sehingga Februari 23, macam mana dengan penilaian? Okey, untuk SK Teriang, GB memang cuti sakit, itu memang kita nyatakan itu sebagai kes khas lah, tidak dapat dijalankan, tidak dapat, tiada peluang dipantau semasa tempoh 14 hingga 30. Jadi cuti lama, cuti sakit dan sebagainya, sama ada sekolah menggunakan data pencerapan standard 4 terkini ataupun nyatakan saja di dalam status pelaksanaan ni, status pelaksanaan ini ya, nyatakan dekat sini cikgu tersebut atau guru besar tidak dapat menjalankan penilaian kendiri kerana sakit, cuti sakit lama dan sebagainya. Nyatakan dekat situ. Okay, ada lagi persoalan cikgu? Okay, mungkin 1-2 persoalan lagi. Okay, sambil itu ya, kepada semua yang berada dalam Google Meet ini, mohon jasa baik untuk scan QR code maklum balas perkhidmatan ataupun klik pada link income message yang telah saya kongsikan. Okey, untuk maklum balas perkhidmatan untuk taklimat petang ini. Okey. Dan ini pula adalah grup Telegram penyelaras KBAT PPDJJ 2022. Untuk penyelaras KBAT sekolah-sekolah, mohon untuk join Telegram grup ini supaya mudah untuk kita menyampaikan maklumat. Okey. Baiklah. Sambil tu ya, mungkin ada persoalan selepas ini, kita akan buka ya sedikit masa lagi. Baiklah, kita lihat kepada penghantaran laporan taklimat peringkat sekolah. Pihak sekolah. Puan Hafiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Hazrina daripada SMK Parun 7. Kalau kita menggunakan borang pencerapan yang kita telah buat pada guru-guru kita, perlu ke kita buat taklimat di peringkat sekolah juga untuk ISPPK ni? Okey. Jadi apa yang cikgu terima pada petang ini, taklimat pada petang ini perlulah disebarkan dan juga dikongsikan kepada semua cikgu yang berada di sekolah. Jadi saya perlukan laporan ringkas cikgu ya, laporan ringkas taklimat peringkat sekolah tersebut. Cikgu boleh isikan di dalam Google Form ini ya, laporan tersebut. Hanya menyatakan cukup dengan nama sekolah, tarikh, ada di kat situ ya, nama sekolah, tarikh bila laporan dijalankan dan sebagainya, dan 1-2 gambar pun dah mencukupi. Okey, dekat sini ada penghantaran lah laporan taklimat di peringkat sekolah. Cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan ya, perlu berkongsi maklumat atau taklimat yang telah dikongsikan pada petang ini kepada cikgu-cikgu di sekolah. Dan penghantaran laporan ringkas tanpa sebarang format. Laporan ringkas sahaja, laporan ringkas taklimat tersebut. Dan mohon untuk dikongsikan sebelum 18 November.
Okey. Di sini adalah just a reminder ya, apakah yang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, taklimat kepada warga guru peringkat sekolah, IS, PPK, PDP murid, guru murid sahaja ni ya. Taklimat pada petang ini cikgu kongsikan kepada guru-guru di sekolah. Jadi sebelum dilaksanakan penilaian kendiri IS, PPK, cikgu kongsikanlah. Kemudian laporan ringkas taklimat tersebut, ni cikgu dah kongsi dengan guru-guru di sekolah. Laporan ringkas taklimat tersebut mohon untuk penyelaras mengisi Google Form ni ya, mengisi penghantaran laporan taklimat ini sebelum 18 November. Kemudian seterusnya pelaksanaan dan pengisian Google Form daripada BPK ya, Google Form ni daripada BPK. Google Form yang kita nak isi penilaian kendiri IS PPK tadi. Yang ini kita belum dapat lagi ni. Tunggu daripada JPN. BPK hantar ke JPN, JPN akan hantar ke sekolah. Pelaksanaan IS PPK dan pengisian Google Form ini yang daripada BPK ini bermula 14 November sehingga 30 November. Namun demikian, jika ada kes-kes khas seperti yang telah dinyatakan seperti tadi tu ya, kes-kes khas yang tadi tu, jadi cikgu boleh gunakan skor standard 4 SKPMG 2 terkini yang cikgu-cikgu yang sekolah ada. Kemudian makluman status pelaksanaan penilaian kendiri menggunakan SPPK Google Form ni, sebelum atau pada 30 November, ni status tadi itulah. Sekiranya sekolah dah selesai semua guru diisi skornya dalam Google Form tersebut, jadi sekolah maklumkanlah kepada PPD semuanya telah selesai, ataupun 30 November tu ada lagi guru yang belum selesai juga, isi juga status pelaksanaan tersebut dan nyatakan belum selesai, berapa guru lagi yang belum dan apa kekangan yang wujud. Nyatakan saja. Kemudian perkongsian hasil dapatan. Tadi cikgu sudah mengisi ya yang dalam bentuk hard copy yang diambil daripada bahan rujukan itu ya, daripada Google Drive tadi. Dekat sini hasil dapatan penilaian kendiri itu cikgu boleh lihat dan boleh kongsikanlah kepada warga sekolah dan boleh merancang sebarang penambahbaikan yang perlu untuk pihak sekolah. Ada persoalan cikgu sebelum kita tamatkan taklimat? Baiklah. Ini adalah pautan kepada bahan sumber kebat. Dekat ini juga saya kongsikan ya, ada di dalam bahan rujukan tadi. Cikgu boleh tengok dalam bahan rujukan. Dekat sini adalah pautan kepada bahan sumber kebat daripada portal MOE. Yang saya kongsikan ini daripada tahun 2013 ada, 14 ada. 2016 pun ada. Dan ini pula adalah pautan kepada bahan sumber kebat yang disediakan dalam portal BPK. Ini adalah yang terbaru pada tahun 2020, ada juga 2021, di mana ini toolkit dia ya. Ini adalah kumpulan bahan-bahan rujukan kebat yang boleh diakses dengan mudah dengan menggunakan QR code. Dalam helaian-helaian elektronik tersebut ada banyak QR code dekat situ yang cikgu-cikgu boleh jadikan sebagai rujukan untuk PDP yang mempunyai elemen-elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Dan juga cikgu boleh terus masuk kepada pautan BPK tadilah. Ini kerana bahagian pembangunan kurikulum memaklumkan mereka akan sentiasa mengemaskini dari semasa ke semasa bahan-bahan yang ada di dalam toolkit tersebut. Jadi kita boleh terus masuk ke pautan BPK ini untuk mendapatkan yang terkini. Dekat sinilah ciri-ciri toolkit PDP kebat yang ada di dalam portal BPK tersebut.
Okay, ni saya kongsikanlah dia punya link dia. Cikgu boleh rujuk dalam bahan rujukan Google Drive tadi. Okay, sebelum kita tamatkan, mungkin ada lagi persoalan yang ingin ditanya ataupun pihak sekolah sekiranya ada kemusykilan, boleh terus berhubung dengan kalau PPD dengan saya. Kalau misalnya cikgu ingin terus berhubung dengan pihak JPN, ada juga nombor telefon Encik Zuhairi ya yang saya kongsikan tadi, dan juga ada juga nombor telefon Puan Hasnida daripada BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. So cikgu boleh berhubung dengan mana-mana PIC tersebut. Okey. Jika tiada, semoga dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih. Jadi untuk yang kehadiran hari ini, pastikan cikgu telah mengisi kehadiran. Mungkin saya boleh kongsikan semula kehadiran ya. Kehadiran pada hari ini, mungkin ada cikgu yang belum mengisi kehadiran. Mana ni jauhnya? Okey. Di sini adalah pendaftaran kehadiran pada hari ini, sesiapa yang masih belum mendaftar. Kemudian pendaftaran SPL KPM. Okey, cikgu daftar juga ya, SPL KPM, dan juga bahan rujukan untuk cikgu mendapatkan semua bahan dan maklumat berkenaan dengan taklimat pada petang ini. Dah, itu sahaja. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.